dua wahyu, betul? Salah satu kalamullah, yang kedua kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kalamullah. Mana dari segi yang berkata tak ada masalah, sama. Kalau kalam kita tak dinilai lah, nak banding dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, kalam orang hafal kata hikmah tak dinilai. Sama-sama kalam Allah. Jadi apa yang membezakan satu kalam Allah dengan kalam yang lain? Cerita kandungan tersebut, tajuk yang dibincangkan, penceramah yang sama, tapi sekali tu penceramah bawa tajuk yang hebat. Penceramah ada waktu bawa tajuk yang tak ada kaitan sangat dengan kita, tak ada kaitan sangat dengan kita. Kita dengar bagus juga, tapi ada kepentingan. Tapi penting kita bukan urgent, atau tak terlalu kita harapkan, atau tak memberikan apa yang kita sedang hadapi, menjawab soalan kita. Memang menjawab soalan lain, tapi soalan tu kita tak nak lagi. Kita ada persoalan yang ingin kita hadapi. Tajuk berkaitan dengan Allah, tajuk ni menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Qul huwallah, baca qul huwallah akan selamatkan tauhid seseorang daripada syirik dan kufur. Selamatkan iman seseorang daripada dimasuki oleh unsur-unsur riya, daripada bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tauhid, tak sama dengan cerita Abu Lahab. Walaupun tajuk Abu Lahab penting, berkaitan dengan pengajaran yang diambil agar kita tak jadi macam Abu Lahab, tak hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bekerja untuk menyekat kebenaran. Kerana mereka berdua, kenapa Allah hina? Kerana mereka berdua berusaha untuk menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran ada, tapi tak sama dengan surah Al-Ikhlas yang memperkenalkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah perkenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifatnya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa, Ahad. Nama Allah Ahad. Ini dalam bab apa? Bab Ar-Rububiyah. Tapi dia kata asma sifat, betul? Ahad, kalau sebut kata Al-Ahad sebagai nama, itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita yang ini bergantung pada kita tengok pada angle mana. Kata dah, okey, Al-Ahad asma sifat. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, juga asma sifat. Tapi dalam menceritakan tentang kebergantungan kita kepada Allah, melibatkan soal berkaitan dengan al-uluhiyah. Sebab itulah kalau kita syarahkan, kebanyakan ulama memasukkan qul huwallahu ahad berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kerana berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, berkaitan dengan al-uluhiyah, iaitu kebergantungan kita kepada Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah, meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tak ada satu pun sesuatu yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sama dengan Allah. Ini berkaitan dengan sifat, al-asma wa sifat. Surah Qul huwallahu ahad. Selamatkan kita daripada syirik dalam bab rububiyah, uluhiyah dan sifat. Malah dalam Qul huwallahu ahad juga memperkenalkan kita pada sifat-sifat, menolak pada sifat-sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disyarahkan oleh sebahagian daripada ulama yang memasukkan sifat-sifat salbiah itu dalam Qul huwallahu ahad. Dan ini tidak salah dari secara umum. Namun istilah Al-Ikhlas itu dalam istilah Quran lebih tepat. Contoh Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Ini mengisbatkan sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allahus Samad. As-Samad berkaitan dengan sifat qiyamuhu bi nafsi. As-Samad lebih sempurna
Nama As-Samad lebih sempurna berbanding Qiyamun binafsi. Tapi Qiyamun binafsi ada dalam sifat As-Samad. Lam yalid, tidak melahirkan, berkaitan dengan sifat apa? Sifat baqa. Yang nak mati dia lah, orang yang mati dia diperlukan anak untuk meneruskan legasi dia. Allah Subhanahu Wa Taala kekal, maka Allah tidak melahirkan. Walam yulad, tidak dilahirkan, mewakili sifat apa? Qidam. Al-awwal, Allah tu tidak ada yang melahirkannya. Al-awwal. Saya bukan nak belajar sifat dulu. Saya nak fahamkan istifat dalam dua madrasah. Cuma saya cenderung dengan istilah, sebab kalau syarahkan lebih detail Wallahu ahad, dia tak terhad pada sifat tersebut, dia lebih luas. Cuma itu salah satu daripada syarat kepada sifat-sifat salbiah yang dibincangkan. Kalau sifat-sifat yang menolak kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, berkaitan dengan mukhalafatuhu li nafsi, tak sama dengan makhluk. Nak bincang kawan Allah, macam-macam ulama istinbat daripada surah Qul Huwallahu ahad, dan semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan Allah, dan semua betul. Cuma istilah yang berbeza, cara syarah berbeza. Kalau syarah sifat-sifat Allah ini dengan ayat Al-Quran dan dengan hadis dan dengan dalil isbat dan kadarnya, tak ada masalah. Perbincangannya menjadi pertikaian apabila sifat tersebut tak dibincangkan berdasarkan kepada makna yang ada pada Al-Quran ataupun hadis, tapi dibawa pemikiran-pemikiran luar daripada yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan daripada apa difahami oleh golongan generasi awal. Itu yang menjadi perbincangan, bukan pada sifat itu sendiri, bukan pada sifat itu sendiri. Okey.